Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Cik B nak share dengan you all. Okey, ada 4 tips yang kebiasaannya Cik B akan share lah. Okey, berkenaan dengan 4 ciri-ciri teknik selling yang baik untuk kita punya pelanggan yang kita boleh terapkan sebenarnya. Okey. So kita kena banyak orang kata lebih kepada tips, okey, dan kita kena lebih banyak kepada orang kata kena tahu teknik ataupun selling point yang terbaik yang kita boleh terapkan untuk semua kita punya klien. Tak kisahlah customer baru ke, customer yang lama ke. Okey, benda ni boleh kita terapkan setiap masa. Okey, yang pertama, okey, bila mana kita ni berjualan, kita mestilah kena menjual secara sopan. Okey, sopan, dan kita sebenarnya lebih more kepada mendidik mereka ataupun senang cerita kita consult mereka. Okey, sebagai contoh insurans ni sebenarnya bukan hanya sekadar kita untuk menjual. Sebenarnya ia juga mendidik kita supaya kita boleh consult orang, supaya orang boleh, orang kata beli insurans tu sebab kepentingan. Okey, bukan semata-mata untuk anda menjual sahaja. So dengan cara itu, customer ni kadang-kadang dia lebih, orang kata more kepada orang tak rasa macam awak push dia orang untuk membeli. Okey, so bila awak push, konsep push tu dah tak bagus dah sebenarnya. Okey, bila mana orang rasa push, esok dia akan beli dengan mungkin hari ni dia akan beli dengan kita, tapi esok lusa tulat memang dah tak ada dah beli dengan kita. Okey, recommend pun dia tak akan recommend dah dengan kita sebab kita orang yang jenis suka push. Okey, yang kedua, kita kena gunakan masa yang bijak ni, okey, untuk kita luangkan banyak masa kita untuk customer-customer yang dah pun tunjuk bahawa mereka ni tak berminat dengan kita. Okey, kenapa saya cakap kita kena tunjukkan kita punya effort kepada pelanggan-pelanggan yang tak minat dengan kita. Sebenarnya bukan dia orang reject habis-habis tahu dengan kita ni, tapi dia orang sebenarnya nak tengok effort kita ni macam mana dengan dia orang. Adakah hari ni kita jaga dia orang, esok kita tak jaga dah, ataupun hari ni kita jaga dia orang, esok kita jaga, lusa kita tak jaga dah. Dia akan tengok kita ni macam mana sebenarnya. Okey, so kita tak push tapi kita consult diorang, kita perhati dekat diorang. Okey, dalam pada masa yang sama dia akan tengok effort kita ni macam mana. Bila dia tengok effort kita ni macam mana, secara automatik customer yang reject dengan kita pun dia akan buat dengan kita balik. Okey, dia akan renew insurans dengan kita, dia akan beli insurans dengan kita, ataupun dia akan beli produk-produk kita. Okey, so yang ketiga, sebenarnya kita kena sedia menghadapi perubahan daripada semasa ke semasa. Sebagai contoh lah yang kita boleh ambil adalah time PKP ni. Okey, kenapa? Sebab semestinya perubahan ni akan berlaku secara drastik, okey, dan daripada segi pelanggan yang membeli insurans pun akan, orang kata, melakukan perubahan secara drastik. Maknanya pelanggan kita ni pun kadang-kadang, okey, sampai satu tahap time PKP ni pun diorang akan macam berjaga-jaga. Aku nak beli insurans ke tak? Duit tengah tak ada. Aku nak beli insurans ke tak? Aku tengah simpan duit ni. Aku nak beli insurans ke tak? Jadi diorang akan berjaga-jaga. Dekat sinilah peranan awak sebagai ejen insurans ataupun sub-ejen ataupun apa jua, okey, you punya job lah. Okey, so apa jua job awak, okey, awak mesti kena consult mereka, mesti kena info. Okey cik, kalau cik tak beli insurans Rotek ni sebenarnya akan efek, okey, anda tak akan dapat kata anything happen, berlaku kemalangan yang tak diingini di jalan raya, akan efek kepada pelanggan lain atau efek kepada pihak ketiga. Okey, masa tu kalau kena keluar duit puluh-puluh ribu lagi masalah. So you kena consult mereka. Bila mana dia orang faham, okey, tujuan awak apa, insya-Allah dia akan beli insurans dengan kita. Okey, yang keempat, kita kena cuba fahami situasi customer. Okey, sebab apa? Kita nak buat pelanggan ni dia lebih senang kepada kita sebenarnya. Kita tak nak dia rasa macam susah nak berurusan dengan kita. Kita ni tak faham mereka. Kita tahu nak duit mereka je. Okey, so dekat situ kita kena lebih faham customer sebenarnya. Kalau customer cakap nanti dululah, minggu depan lah awak call saya balik, okey, kita bagi dia masa. Kita jangan push dia orang. Okey, kita bagi dia masa, kita bagi dia ruang. InsyaAllah kalau kita bagi dia orang masa dan kita sentiasa consult mereka, insya-Allah dia orang akan beli insurans dengan kita ataupun dia akan renew insurans dengan kita. Okey, tanpa paksaan. Okey, so sampai dekat sini je. Okey, untuk tips kali ni semoga bermanfaat. Kita jumpa dekat next video lagi. Bye. Roger.